Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon jelas. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, yang Ketua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2019-2020. Seterusnya Ustazah Aisyah binti Wahidan, Raisah Barisan AJKP Ikhwan dan Akhwat, serta para sahabat Sahawiyah, para penonton muslimin muslimat, sama ada yang berada di Mesir ataupun di Malaysia. Semoga semuanya berada dalam lindungan rahmat Allah, insya-Allah. Baik. Pertama dan selamanya sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah kerana hari ini kita dapat sama-sama bertemu kembali dalam kita punya tafakuh dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadhil Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Alhamdulillah, insyaAllah hari ni kita akan masuk pada bab qiyas, al-qiyas. Dan sebelum tu kita habiskan sikit lah pada bab al-ijma' yang tak habis satu musad yang sebelum ni. Sebelum kita masuk, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah buat guru-guru kita daripada Nabi SAW, Nabi SAW Muhammad Nabi Muhammad SAW salam, para ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, seterusnya turun sehingga penulis dan guru kita. Al-Fatihah. Baik. Sebelum ni kita telah selesai Hujjatul Ijma', penghujaan ijma' dan jenis-jenis ijma', dan inqadul ijma'. Hari ni kita masuk hukul ijma'. Sebelum ni kita dah tahu macam mana ada ijma' qat'i, ada ijma' zanni, dan bahagian ijma' ada ijma' sharih, dan juga ijma' sharih, ijma' yang jelas, dan ijma' sukuti, ijma' yang sebahagian daripada mujtahid dia mendiamkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Wuqu'ul ijma' bil fa'l. Kejadian ijma' atau terjadi ijma' dengan perbuatan. Yara jumhurul ulama annahu waqa'at ijma'at kathirah min as-sahabati wa ghairihim. Para jumhur ulama telah berpandangan bahawa ijma' ni banyak berlaku pada sahabat dan selepas ni. Maksudnya zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Kama huwa wadih fi kitab Maratibul Ijma' Ibn Hazm. Seperti yang telah
jelas atau telah dijelaskan dalam kitab Maratibul Ijma', karangan Ibnu Hazim rahimahullah taala. Dalam kitab ni penulis dia listkan salah satu ijma' yang dah berlaku daripada zaman sahabat sampailah zaman penulis lah, zaman Ibnu Hazim. Dia listkan semua. Jadi siapa yang nak beli boleh belilah kitab ni. Nanti boleh tengok satu ijma' yang telah berlaku atau yang dah dibuat. Mislul ijma'i, dia bagi contoh kat sini ijma' yang ada dalam kitab yang disebut oleh Ibnu Hazim. I'ta'ul jiddah as-sudus fil mirah. Berikan nenek 1/6 dalam miras, dalam harta atau warisan. Wa ala man'i bai' at-ta'am qabla qabdah, menghalang dan juga ijma' menghalang jual beli makanan sebelum qobat, sebelum qobat, sebelum ada apa bahasa Melayu qobat lah, sebelum atau boleh dapat pegang benda tu. Wa ala tahrim syaham, tahrim syahmul khinzir, ijma' pengharaman lemak babi, kiasan alal lahm, yang mana dikiaskan ke atas daging. Wa ala wujubi doman al-maghdub bil mithl atau bil qimah. Ijma' wajib memulangkan harta rampasan ataupun memberi pampasan kepada harta rampasan yang serupa atau memberi qimah yang senilai, sama nilai. Wa ala batlan zawajul muslimah bil kafir, dan juga ijma' batalnya perkahwinan muslimah, wanita muslim dengan lelaki kafir. Okey. Jelas. Tak perasan. Baik. Mana tadi? Bismillah. Wa ala sihhati aqdu zawaj min ghairi tasmiyah mahar. Ijma' dibolehkan akad zawaj, akad perkahwinan walaupun tanpa dinamakan mahar. Ni dah sebut sebelum ni. Aku dengan hadiah, aku nikahkan kau dengan hadiah kan. Tapi hadiah tu sebenarnya maksudnya mahar, walaupun tidak disebut sebagai mahar. Wa ala harmatil jam'i bainal mar'ah wa ammatiha aw khalatiha fi zawaj. Ijma' haramnya mengumpulkan perempuan dengan makcik sebelah bapa dia atau makcik sebelah mak dia dalam kahwinan. Tak boleh kahwin sekali, seorang lelaki tu kahwin dengan seorang perempuan ni, kahwin sekali dengan makcik sebelah mak atau sebelah bapa perempuan tu. Wa ala wujubil iddah bimauti zawaj bimauti zawj wa nahwu dhalik. Ijma' wajib iddah kepada perempuan yang kematian suaminya, sebagainya. Mimma ya'tamidu ala nassin syar'in, wa hadha la majalul lil bahthi fihi. Ini tak ada bidang pada kita ataupun tak ada lapangan bagi kita untuk membahaskan padanya. Sebab ni semua ijma' yang dah berlaku daripada zaman Rasulullah
zaman sahabat sehingga Ibn Hazm lah zaman tabi', zaman tabi'. Amal ijma' fil masailil ijtihadiyah. Adapun ijma' dalam masalah ijtihadiyah semata-mata, fala yumkinu di'a ul ijma' alaiha bisuhulah. Maka tidak boleh atau tidak mungkin untuk kita seru padanya ijma' ke atasnya dengan mudah. Maksudnya tak mudah kita nak cakap sesuatu benda tu ijma' lah. Wa kullu ma yumkin qawluhu huwa anna hunaka kathiran minal ara'i la ya'lam fiha khilafun baina sahabah wa ghairiha. Kerana di sana adanya banyak daripada pandangan-pandangan yang tidak diketahui. Padanya ada khilaf di antara sahabat dan selainnya. Saya tak mudah-mudah kita nak cakap benda ni ada ijma'. Kalau kita tak tahu ada benda tu sahabat ataupun tabi'in atau mutabi' ada khilaf pada perkara tu. Wa hadha 'inda al-jumhur dakhilun fil ijma' az-zanni lal qat'i. Dan ini di sisi jumhur dimasukkan dalam ijma' zanni. Jadi termasuk dalam ijma' zanni tu ijma' yang tidak diketahui ada khilaf padanya. Maksudnya ijma' tu dia tak confirm semua mujtahid zaman tu setuju, tapi semua mujtahid yang bersuara semua dah setuju. Tapi tak tahu ada tak mujtahid yang tidak setuju padanya. Ijma' gitu termasuk dalam ijma' zanni. Wa yumkinu iradu misal ala al-ijma'i al-mujarrad wa huwa mashru'iyyatul mudharabah. Contoh dia ijma' dibenarkan akad mudharabah. Akad mudharabah ni seorang bagi modal, Rasulullah seorang bagi modal, seorang lagi buat kerja. Dia tak keluar apa-apa seorang lagi tu. Jadi dengan syarat dua-dua tu setuju, untung bagi 50-50. Itu akad mudharabah. Faqad ajma'al ulama ala jawaziha. Ulama telah berijma' terhadap keharusannya ataupun dibolehkanlah akad mudharabah ni. Sebab asalnya akad mudharabah ni tak ada nas. Walaysa hunaka nasun sahihun alaiha. Tak ada nas yang sahih ke atas ni. Wa kullu ma fil amr anna an-nas ta'amalu biha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap apa yang perkara-perkara yang manusia saling berta'amud ataupun saling mengguna pakai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarrahum 'alaiha wa lam yunkaruha 'alaiha. Maka mereka telah berikrar ke atasnya dan tidak diingkar kepadanya. Maksudnya zaman akad mudharabah ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dah ada. Qala al-Imam Syafi'i ma la ya'lam fihi khilafun la yuqalu lahu ijma'. Imam Syafi'i cakap apa yang tidak diketahui padanya khilaf, maka tidak dikatakan padanya ijma'. Sebab tu dalam ijma' sukuti ni mazhab Syafi'iyah dia tak terima ijma' sukuti ni sebagai ijma'.
Sebab ijma' sukuti ni orang sebahagian kecil ataupun sebahagian ulama' yang senyap tu tidak diketahui. Dia ni berkhilaf dengan pandangan ijma' yang mujtahid yang dah berkata ataupun dah keluarkan pandangan tu ataupun tidak. Jadi tak tahu dia ada khilaf atau tidak. Jadi benda yang tak tahu ada khilaf atau tidak, Imam Syafi'i kata tidak boleh dikatakan ianya sebagai ijma'. Ini pandangan Imam Syafi'i. Dalam masa yang sama kita boleh ambil iktibar lah. Bila ambil iktibar, kita ni nanti bila menyampaikan ilmu ataupun berkongsi ilmu, jangan mudah-mudah kita kata satu perkara tu ijma'. Ini ijma' ulama' hukumnya begini-gini. Tak boleh. Melainkan kita dah confirm benda tu ijma' ulama'. Kalau kita tak tahu benda ni ada hilafan, benda ni tak tahu, tak yakin, pernah dengar kot ijma' tapi kita tak pernah dengar ni ijma' tak ijma' kan, jadi jangan cakap itu ijma'. Tapi kalau dah confirm itu ijma' tak ada masalah lah. Wa amal muradu biqaulil Imam Ahmad. Apa yang dimaksudkan dengan qaul Imam Ahmad pula? Ya. Man idda'al ijma' fa huwa kadhib. Siapa yang menyeru kepada ijma' maka dia adalah penipu. Fa huwa hamlun nas ala tasabbut fi naqlul ajami' wa ta'kid min huduthiha. Maka apa yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad dengan kata-kata ni, siapa yang menyeru kepada ijma' maka dia menipu, ni ialah manusia ni membawa kepada tasabut, sabitnya satu perkara, daripada nakal bagaimana dia dinakalkan ijma' itu, wa ta'kid, dan dikonfirm tak benda yang berlaku tu. Maksudnya bila nak berkata ijma' ni kena confirmkan dulu. Kita nakal daripada kata-kata orang tu, ijma' tu, nakal ijma' tu, kena takkidkan dulu benda tu betul-betul tak ijma'. Itu maksud dia. Duna mujarradad di'a'uha min ghairi tila' 'alaiha. Wa min ghairi muwafaqah al-akharin ala sihhatin naqal wa thubutil khabar. Walaysa muraduhu inkar wuqu'ul ijma'. Bukanlah maksud Imam Ahmad ni dia nak mengingkari terjadinya ijma'. Walaysa muradu inkar wuqu'ul ijma'. Baik, selesai bab ijma'. Jadi kalau nak cari antara tambahan ni, ijma' ni perbahasan yang ringkas lah kiranya. Kalau sebenarnya dia banyak lagi perbahasan yang dalam, tapi bagi siapa yang nak kaji atau sahabat yang nak mendalami ijma' ni, boleh cari kitab Hujjatul Ijma'. Hujjatul Ijma'. Ini risalah PhD. Risalah PhD Dr. Adnan Sarmini. Atau boleh cari kitab Mausu'ah Ijma'. Ini karangan Dr. Sandi Abu Jaib, Sandi Abu Jaib. Ni ulama Syariah. Atau kitab Al-Ijma', Dr. Ya'qub Bahizin. Dr. Ya'qub Bahizin. Ini kitabnya lah, antaranya lah. Siapa nak cari boleh cari nanti. Baik. Kita masuk muka surat 56, bab qiyas. Ad-dalilur rabi' al-qiyas. Dalil yang keempat, al-qiyas. Jadi qiyas ni antara tajuk yang terpenting lah dalam ilmu usul fiqh. Sebab dia penggunaannya yang banyak lah dalam bidang usul fiqh ni. Dan daripada qiyas ni muncul antara cabang ilmu yang lain, iaitu maqasid syar'iyah, ilmu maqasid syar'iyah.
Ilmu maqasid syariah ni dia timbul daripada daripada kias. Dalam kias tu kita akan bahas antaranya al-illah. Dalam maqasid ni, ilmu maqasid ni dia bukan semua maqasid tu sama. Dia ada maqasid dengan makna illah, ada juga maqasid dengan nama hikmah. Itu perbahasan lain lah. Kita dalam kias ni kena faham betul-betul perbahasannya. Sebab kalau kita tak faham, bila seseorang tu tak faham kias, jadi dia nak guna kias, dia boleh jadi tersalah kias. Sama ada jadi kias fasid ataupun jadi kias malfarid. Itu nanti kita bincang apa maksud dia. Jadi kena guna betul-betul. Jadi kias ni dari kias kias dengan Al-Quran, ada kias dengan As-Sunnah, ada kias dengan ijma', ada kias dengan kias, ada juga kias. Tapi yang ulama sepakat, kias dengan Al-Quran dan Sunnah lah. Kias dengan ijma' dan kias dengan kias ni dia ada perbahasan dia, ada syarat dia, dan ada waktu boleh dan ada waktu tak boleh lah. Baik. Ta'riful qiyas, pengenalan atau pengertian qiyas. Al-qiyasu fil lughah. Qiyas pada bahasa imma taqdir. Qiyas pada bahasa iaitu nilai ataupun menentukan. Takdir, nilai atau menentukan. Ai ma'rifatu qadri syai' bima yumathiluhu, iaitu mengetahui kadar sesuatu dengan apa yang serupa atau sama dengannya. Itu maksud qiyas ni, nak menilai sesuatu lah, ataupun nak menentukan sesuatu. Yuqal qistu thawb bil dhira' atau bil mitr. Aku mengkias baju ni dengan ela, dengan dhira' ataupun dengan meter. Maksudnya dia nak cakap, bila aku mengkiaskan baju ni, maksudnya dia menilai atau mengukur ataupun menentukan baju ni dengan ukuran ela ataupun meter lah. Tak ada orang ukur baju dengan guna kilometer. Ai arif tu qadruhu bihi, dengan maksud aku mengetahui kadarnya dengannya. Maksud dia mengkiaskan dengan meter ni, maksudnya dia mengetahui kadar baju tu dengan meter tu. Ni pada lughah lah, pada bahasa. Wa imma taswiyah baina syai'ain taswiyatan hissiyatan. Ataupun maksudnya yang lain, kias ni pada sudut bahasa ialah menyamakan, taswiyah, menyamakan di antara dua perkara dengan persamaan panca indera. Dari sudut hissiyah, benda panca indera yang boleh nampak, boleh sentuh, boleh rasa. Misal qistu hadzal lawh bi hadzal lawh. Aku mengkiaskan papan ni dengan papan ini. Ai hadaituhu bihi wa sawaituhu. Iaitu aku menyamakan papan ni dengan papan ni lah. Maksud kias dari sudut lughah kat sini. Maksud dia menyamakan dua. Taswiyah atau taswiyah maknawiyah. Yuqal fulan la yuqas bi fulan. Yang tadi taswiyah hissiyah, dia punya fizikal dia, ni kita boleh sentuh, ni kita tengok. Taswiyah maknawiyah ni, contoh dia, dia bagi sini, si Fulan ni, seorang ni tidak boleh dikiaskan dengan seorang ni, yang si Fulan ni. Maksudnya dia persamaan maknawi. Dia bukan tak boleh samakan pada beratnya ataupun gemuk dia kan, tapi
ai la yusawa bihi fil fadl wal ilm wal syaraf. Tu maknawi. Pada dia punya ilmu dia, pada dia punya kemuliaan dia. Benda-benda yang kita tak boleh nampak dan macam indera, tak boleh sentuh, itu maknawi, sesuatu maknawi. Itu al-qiyas dari sudut bahasa. Wa fi istilahil usuliyin. Ni yang kita nak dalam istilah usuli. Istilah usul fiqh. Huwa ilhaqu amrun ghairu mansus ala hukmihi asy-syar'i bi amrin mansusin ala hukmihi, iaitu ilhaq, memasukkan ataupun melampirkan sesuatu perkara itu, yang ni perkara tu tak ada nas padanya, ghairu mansus, memasukkan sesuatu perkara yang tidak ada nas ke atas hukumnya, ke atas hukum syarak, dengan sesuatu perkara yang ada nas padanya, pada hukumnya. Senang cerita, mudah cakap, qiyas pada usul fiqh ni memasukkan satu perkara yang tak ada nas, ataupun mengkias satu perkara yang tak ada nas pada perkara yang ada nas, untuk kita ketahui apa hukum syarak itu. Listirakihima fi illatil hukum, kerana perkongsian keduanya ataupun persamaan keduanya pada illah hukum, pada illah ataupun kalau mudah faham, sebab kenapa hukum tu terjadi. Wal ilhaq, apa yang dimaksud dengan ilhaq ni, ilhaq tadi tu, wal kashfu wal izhar lil hukum, iaitu merungkai ataupun menjelaskan hukum. Walaisal isbat wal insya, bukannya untuk mensabitkan ataupun insya, membuat benda baru. Lianna al-hukum, kerana hukum itu sabitan syar'an minal asal, telah sabit pada syarak daripada asalnya. Wa inna ma ta'akhkhara zuhurihi ila waqti bayanil mujtahid biwasitah al-'illah, kerana lambat jelasnya ataupun diketahui illah itu di sisi mujtahid. Fal qiyas madharu lil hukmi la manshi, maka qiyas itu adalah mazhar, penjelas kepada hukum, bukannya pembuat kepada hukum. Dan apa yang maksudnya sini, apa yang dimasukkan dengan qiyas ataupun ilhaq ni tadi, maksudnya hukum pada sesuatu yang tak ada perkara nas tu, hukum tu sejak daripada asalnya tu memang dah ada dari segi syarak. Bukan dengan qiyas tu kita cipta satu hukum baru, tak. Tapi hukum tu dah ada, cuma kita tak tahu hukum tu, sebab kita tak tahu illah dia. Bila tahu illah dia, maka waktu itulah kita tahu hukum dia, daripada bila dikiaskan dengan perkara yang ada illah yang sama. Sebab tu disebut ilhaq, untuk menjelaskan, untuk merungkai, bukan untuk membuat. Wal illah asasul hukum, illah ni adalah asas hukum. Wa amal mujtahid, jadi kerja mujtahid, para mujtahid ni, izharu wujudul hukum fil furu' ka wujudihi fil asal, littihadi illatul hukmi fiha. Jadi kerja para mujtahid ni untuk menjelaskan kewujudan hukum pada furu', seperti wujudnya hukum itu pada asal,
kerana persamaan ataupun kesatuan illah pada hukum keduanya, pada hukum dalam kias itu. Jadi kalau kita tengok sini ada beberapa perkara lah atau beberapa istilah yang memang dia tak boleh translate, iaitu sebenarnya itu adalah rukun kias. Kias ni dah ada. Sebenarnya lepas ni kita masuk, tapi kita sebut dulu lah untuk gambaran mudahan. Kias ni dah ada asal, ada furu', ada illah, ada hukum asal. Asalnya hukum furu'. Baik. Contohlah, contoh biasa, hukum konsum dadah ataupun hukum isap dadah. Dalam nas tak ada sebut dadah ni. Hukum dadah ni begini-gini, janganlah kau isap dadah ni gini-gini, tak ada. Nas tak sebut. Jadi bila perkara yang tak ada nas, kena kiaskan kepada perkara yang ada nas. Kalau perkara ada nas, rujuk nas terus. Sebab tu turutan dia, Al-Quran tu, rujuk Al-Quran, rujuk sunnah, kemudian rujuk ijma' sekiranya perkara itu dah pernah berlaku ijma'. Kalau tak ada juga, dikiaskan dengan nas. Jadi perkara yang tak ada nas ni dikiaskan dengan ada nas. Dalam kes dadah ni dikiaskan dengan arak, sebab illah dia sama. Arak ni asal, benda yang dikiaskan asal. Dadah ni furu', benda yang tak ada apa ni, tak ada nas, tak disebut nas. Jadi hukum arak ni haram, hukum asal dia haram. Kenapa haram? Ulama sebut sebab dia memabukkan. Antara sebab dia, antara illah dia memabukkan. Jadi dadah ni sama illah dia, memabukkan. Jadi bila sama illah, hukum dia pun sama. Gitu. Tu kias. Jadi sebab tu ada beberapa perkara yang kita tak translatekan secara literal lah, yang kita kena sebut gitu. Baik. Fa idza warada nassun, fa idza warada nassun fil kitabi aw sunnati aw al ijma'i ala hukmin waqi'atin muayyanah. Jadi apabila telah datangnya nas dalam kitab ataupun as-sunnah ataupun ijma' terhadap hukum realiti yang telah ditentukan itu, thumma arafa al-mujtahid illat al-hukum, kemudian mujtahid mengetahui illah hukum tersebut, allati li ajliha syuri'a fi syariah, yang mana dengan illah tadi, dengan sebab illah tadi disyariatkan hukumnya pada syariat itu sendiri. Thumma wajada al-illah dhatiha qa'imatan fi waqi'ah ukhra, kemudian wujud juga illah yang sama dalam waqi'ah lain ataupun realiti lain ataupun perkara yang lain lah, syabihatan, sama dengan apa yang dinaskan ke atas ni. Fayuglabu ala dhannihi istirakul waqi'atain fil hukum, maka dengan sangkaan zon, dengan sangkaan sama illah tadi, maka samalah dia punya hukum bagi kedua yang tadi. Dia dah terangkan lebih lagi. Fa'ilul haq ma lam yunassu alaihi bima urida fihi nasun. Maka dijelaskan apa yang tidak ada nas padanya dengan apa yang ada nas. Jadi sebab tu kita cakap tadi, benda yang tak ada nas ni bukan nak tahu hukumnya gitu-gitu saja. Bukan dengan akal, bukan dengan teka-teka, tapi benda yang tak ada nas ni nak tahu hukumnya kena kiaskan dengan benda yang ada hukum, dengan benda yang ada nas lah. Wa yusamma hadzal ilhaq, ini yang dinamakan ilhaq.
yakni al-qiyas. Wa tusamma al-waqi'ah al-mansus 'alaiha. Yang dinamakan al-waqi'ah tadi iaitu adalah yang dinamakan perkara yang ada nas ke atasnya tadi, iaitulah asal. Jadi asalnya apa yang ada nas. Contoh tadi khamar, apa ni, arak ada nas. Ayat arak tu asal. Ataupun disebut juga sebagai al-muqis alaih, yang dia dikiaskan ke atasnya. Wa ma lam yunassu alaih, wa ma lam yunas alaih, dan perkara yang tak ada nas padanya dinamakan sebagai al-furu' ataupun al-muqis. Jadi dadah tadi tak ada nas, itu namanya al-furu' ataupun al-muqis, disebut juga sebagai al-muqis. Wal ma'na alladhi li ajlihi syuri'al hukm huwa al-'illah. Makna ataupun sebab yang mana dengan kerana perkara itu, kerana sebab itu berlakunya atau hukum itu ataupun disyariatkan satu hukum itu namanya illah. Jadi memabukkan tadi menyebabkan hukum arak tu haram. Jadi memabukkan tu adalah sebagai illah. Jadi bagi contoh sini. Wal amthila kathir. Ya, contoh yang pertama, Nasallahu ta'ala ala tahrimil khamar. Pengharaman arak lah tadi, pengharaman khamar. Bahasa kita panggil khamar. Jadi tapi dari sudut waktu arak tu disebut sini wa huwa syarabul muskar al-muttakhadh min ma'il 'inab an-nay, iaitu minuman yang memabukkan yang diambil daripada air inab, air anggur yang diperah. Wairul matbuh binar, yang mana yang tidak dibakar ataupun tidak dimasak dengan api. Arab dulu sebut khamar ni maksudnya minuman anggur yang memabukkan. Tapi takkan anggur je lah. Kalau apa, kalau apple ke benda-benda lain, buah-buahan lain yang diperah mabuk juga, itu yang kita panggil arak lah dalam bahasa kita, arak. Asalnya gitu. Maksud al-khamar ni, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wa adraka al-mujtahid anna al-illah at-tahrim hiya al-iskar. Maka mujtahid, para mujtahid telah mengidrak ataupun telah dapat mengetahui bahawa illah pengharaman kepada khamar tadi adalah iskar, memabukkan. Al-mudhhib lil aqal bihukmil adah wal ghalib, yang mana dia mudhhib lil aqal, menghilangkan akal. Mabuk ni menghilangkan akal. Kalau orang kata kalau lagi lama arak tu disimpan, lagi sedap, lagi mabuk, lagi cepat naik langit. Yang mana dihukum dengan adat ataupun kebiasaan. Maksudnya setara mana biasa orang kalau minum ni dah mabuk kan? Sebab ada orang-orang yang ada India yang dia punya toleransi arak dia tahan sikit lah, makan minum 5 botol 5 tong tak mabuk lagi kan. Tapi dikira mabuk tu pada kebiasaan tu. Yang penting memabukkan. Wa fi hadha mudar wa mafasid kathirah diniyatan wa dunyawiyatan.
dan padanya ada mudarat, ada mudarat dan ada kefasadan ataupun kerosakan yang banyak, sama ada dalam sudut agama ataupun dari sudut dunia. Sihayatan wa ijtimaiyatan, dari sudut kesihatan dan juga dari sudut sosial. Sudut sosial ni dia mabuk, dia buat aksiden, sebab menyebabkan aksiden ataupun dia membunuh orang dan sebagainya. Kaiqa'il adawah wal baghdha bainan nas, seperti perbalahan dan juga permusuhan di antara manusia. Wa ilhaqud darar al muakkid tabiyan bisyarab, yang dia melampirkan mudarat yang confirm. Maksudnya kalau minum arak ni mabuk, confirm ada mudarat. Sebab tu dalam Quran sebut mudaratnya lagi banyak daripada dia punya manfaat. Apa yang terjadi dengan meminumnya. ثم وجد المجتهد أن الإسكار يتحقق بتناول الأشربة الأخرى المتخذة من الحبوب والفواكه إذا صارت المسكرة. Kemudian para mujtahid mendapati apabila seseorang itu menjadi mabuk disebabkan mengambil minuman yang lain yang diambil daripada al-hubub, bijiran ataupun buah-buahan. Kemudian sebab dia minum benda tu jadi mabuk juga. Wahyal musamma bin nabis, yang dinamakan sebagai nabis. Nabis ni memang minuman yang orang Arab sebut minum buah yang direndam ataupun direndam dengan air ataupun diperahan. Kalau khamar tu, sebab tu tadi sebut khamar tu pada bahasa dia gitu, yang kita faham Arab. Cuma yang biasa kita minum waktu Ramadan ni, nabis yang kurma dengan susu tu tak adalah sampai memabukkan. Fayakunun nabis mulhaqan bil khamar. Yang ni nabis yang direndam buah-buah ni sampai bila minum mabuk. Maka nabis ni diilhakkan kepada khamar itu tadi pada haramnya, sebab mabuk juga. Arkan hadal qiyas, jadi qiyas, rukun dalam qiyas ini, khamar tu asal, nabis tu furu', hukum asal dia adalah haram. Dan ilah jami'ah bainal muqis wal muqis alaih, ilah yang terkumpul di antara benda yang dikiaskan dan benda yang dikiaskan ke atasnya adalah memabukkan. Ini tadi kita dah sebutlah. Contoh kedua, mana'an Nabi SAW al-qatil min al-irah. Nabi Muhammad SAW melarang pembunuh daripada menerima harta warisan ataupun harta pusaka. Nah, bila seorang anak ni dia bunuh ayah dia. Nah, jadi sebab dia bunuh ayah dia, dia tak dapat tak dapat harta pusaka daripada ayah dia tu. Nabi bersabda apa dia? La yarith al-qatil, tidak mewarisi orang yang membunuh. Jadi ini semua mazhab sepakatlah, kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia kata kalau bunuh tak sengaja masih boleh dapat waris lagi. Kalau mazhab lain semua, mazhab Syafi'i, Hambali dengan Hanafi,
sengaja tak sengaja, kalau kau bunuh seorang anak tu bunuh bapak dia, ataupun tak kisahlah adik-beradik bapak dia ke, ataupun bapak bunuh anak dia, dia tak boleh dapat harta orang yang dibunuh tu. Sebab tu jangan main kalau ada ada ayah yang tua, jangan gurau-gurau bodoh. Nak gurau-gurau main cekik-cekik kan, dia mati. Terus tak dapat, jadi tak dapat harta waris, tak boleh. Nak gurau tu gurau-gurau bijak lah. Gurau bijak. Wala'illah hiya isti'jal asy-syai' qabla awani. Illah kepada haramnya ataupun terhalangnya pembunuh tu dapat waris tadi, ialah isti'jal asy-syai', mempercepatkan sesuatu sebelum waktunya. Dia tak sabar nak dapat harta pusaka bapak dia bunuh bapak dia. Dia tak boleh. Bila macam tu dia tak dapat. Fa yu'aqib biharmani. Jadi haram lah. Wa hadha al-'illah mutahaqqiqah fi qatl al-musi lah, musalah wal musi. Illah ni juga berlaku ataupun ada pada orang yang membunuh wasiat, orang yang membunuh orang yang mendapat wasiat membunuh orang yang nak bagi wasiat. Fatuqas al-wasiyah fi ra'il jumhur ghairi syafi'iyah 'ala al-irath halatil qatl. Maka mengkiaskan wasiat ini pada pandangan jumhur ke atas kes iras tadi, kes waris tadi, disebabkan keadaan pembunuhan itu. Jadi sama je, macam mana orang yang pewaris pewaris ataupun anak membunuh bapak dia tak dapat harta bapak dia. Gitu juga wasiat. Wasiat ni selain daripada ahli waris, ahli waris tak boleh dapat wasiat. Itu dalam kadang dalam filem-filem lama kita, anak dapat wasiat. Tak salah, anak tak boleh dapat wasiat sebab anak ni waris. Banyak lagi lah daripada furuk ataupun asal yang termasuk dalam ni furuk asal dalam bab waris. Kalau dia ahli waris, dia tak boleh terima wasiat. Yang boleh terima wasiat ni selain daripada ahli waris. Contoh kawan bapak tu, kawan bapak dia, bapak dari kawan bapak contoh, dia nak wariskan harta dia, ataupun dia nak wariskan harta dia kepada anak yatim, contoh. Tak ada talian darah dan tak menjadi ahli waris. Dia contohlah, kawan bapak dia pun bila cakap nanti aku mati aku nak wasiatkan harta aku kepada kau, sebagai harta aku kepada kau. Dia tak sabar, kawan bapak ni dia bunuh. Dia bunuh. Sebab dia bunuh bapak dia ni, bapak si bola ni, jadi kawan bapak ni pun tak dapat. Dikiaskan dengan masalah waris ni tadi, sebab dia nak cepat, sebab isti'jal syai' qabla awani ni. Fayumna al-musi lahul qatil min al-wasiyah. Maka dihalang orang yang mendapat wasiat itu daripada dapat wasiat. Kama yumna al-waris al-qatil min al-irath. Di mana dihalangnya pewaris yang membunuh daripada mendapat waris, atau warisan. Contoh ketiga, Rasulullah SAW mengharamkan khitbah, al-khitbah ala al-khitbah, khitbah di atas khitbah. Rasulullah SAW mengharamkan pinang atas pinang. Maksudnya ada perempuan ni dah dipinang, kau nak pinang dia juga, sailang lah, sailang. Faqala Rasulullah SAW, la yabi' ba'dukum ala ba'in ba'd wala
Jangan buy ataupun jangan tak boleh beli, tak boleh beli barang yang orang lain dah beli. Sama juga macam tak boleh meminang perempuan yang telah dipinang. Sailang lah, dengan cerita sailang. Contoh ada orang ni, dia kan nak jual motor Dayun 5,000 ni. Dia orang ni PM, si A ni PM, okey, orang jalan nak beli. Saya aku datang. Datang tu tiba-tiba ada seorang lagi ni, seorang si B ni jumpa terus, datang awal pula kan. Dia kata aku nak beli motor kau ni. Dekat aku dah jual lah dekat orang ni kan. Sekejap lagi dia datang. Si A ni datang sekejap lagi. Oh, kau jual kat dia berapa? 5,000. Aku bayar kau 10,000. Sailang. Tak boleh. Itu juga macam khitbah yang tadi. Tak boleh. Kalau dah tahu perempuan tu dah dipinang, tak boleh kita masuk minang. Wal illah ya idza'ul ba'i wal khatib al-awwal wa itharah haqdah wa turithu adawah. Illah dia sebab haram tu dia akan menyakitkan pembeli dan juga peminang yang pertama, khatib. Peminang maksud pinang. Orang yang pertama yang meminang. Dia akan sakit hati bila kena sailang. Wa itharah, dan dia akan mewarisi dendam. Dia dah kena sailang dah lama suka perempuan tu, dia dah pinang dulu, tiba-tiba kena sailang kan. Dendam lah. Jadi dia mewarisi dendam dan juga akan mewarisi permusuhan yang besar. Wa hadzal makna mutahaqqiq fi ayyi aqdin. Jadi makna ini juga terpakai pada mana-mana akad yang lain, ya, kastijar asy-syakhs ala istijar akhihi. Seperti menyewa seseorang kepada sewa orang lain. Tak boleh sewa atau sewa. Maksudnya orang ni dah sewa ni, kau sewa kereta ni berapa dia? 1,000. Aku beli kat kau, aku sewa kat kau 2,000. Tak boleh, tak ada selang. Sama juga fayuhrim kiasan ala tahrimul khitbah ala khitbah. Kiaskan sama juga pengharaman khitbah kat atas khitbah. Istiraki ma fi illatil hukum, kerana keduanya mempunyai ilah yang sama, ilah hukum yang sama, iaitu menyakit hati tadi dan akan mewarisi dendam. Contoh yang keempat bagi sini, haram al-Quranul Karim al-bai' waktu nida'is solah al-Jum'ah. Pengharaman jual beli waktu bila dah masuk waktu solat Jumaat. Start azan masuk waktu solat Jumaat tu, haram, tak boleh buat jual beli. Fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jauhi jual beli. Wal illah yatashagul bil bai' anis solah. Illah pengharaman dia sebab kalau jual beli waktu solat Jumaat ni, dia akan jadi apa cakap dah, di sini busy, tasyagul, ralit. Dia lalai, sibuk jual beli kan, tiba-tiba dah habis solat. Wa hadha 'inda al-jumhur ghairul hanabilah mutaqiq fi ay aqd. Ni di sisi jumhur, dan ia terjadi pada mana-mana akad yang lain, atau amal akhar, ataupun mana-mana pekerjaan yang lain, kal ijarah wal rahnu wal kitabah. Jadi sama juga, termasuk akad-akad yang lain, bukan semata-mata akad jual beli biasa. Masuklah akad-akad ijarah, akad sewa, akad rahnu, pajak gadai, kitabah,
Termasuklah juga akad nikah. Tak boleh nak buat akad nikah waktu dah masuk solat Jumaat. Lepas solat Jumaat tak apa. Jangan tengah khutbah tu kau nak akad nikah. Fa yakunu mamnu'an. Jadilah dia dihalang. Itawafaru illati man al-bai' fihi. Kita masuk sikit arkan. Rukun dia. Ya, tamidul qiyas ala arkani arba'ah. Rukun dia ada 4 macam dah sebut tadi. Ya al-asal wal ada asal, furu', wasful jami' bainal asal wal furu'. Sifat yang dikumpulkan di antara asal dan furu' ni iaitu illah. Asal, furu', illah dan juga hukum asal. 4 ni rukun dia. Asal, furu', hukum asal, illah. 4 ni kena ingat. Wal asal, asal ni dia apa dia? Mahalul hukmul ladzi thabata bin nasi awil ijma'. Iaitu mahal ataupun tempat hukum tadi disabitkan dengan nas atau ijma'. Contoh tadi al-khamar ni, al-khamar al-muharramah fi misal tahrimun nabith qiyasan ala al-khamar. Asal ni benda yang ada nas ataupun ijma' lah kalau nak dikaitkan ni ijma', ni kiaskan ijma'. Wal furu' wal mahalu alladhi lam yurad fihi nasun wala ijma'an. Furu' ni iaitu apa yang tak ada ataupun tidak dinaskan padanya atau tak ijma' padanya. Contoh tadi Nabi, ataupun benda lain lah. Kalau contoh nak kiaskan arak dengan dadah tadi, dadah tak ada nas. Nabi ni pun tak ada nas yang tak ada Al-Quran sebut Nabi, hukum Nabi. Wal illah ni iaitu wasful ladzi bunya alaihi hukmul asl. Sifat yang terbina ke atasnya hukum asal. Contoh dia dalam tadi memabukkan. Wa hukmul asal wal hukmu syar'i alladhi warada bihi an-nas aw al-ijma' fil asal. Hukum syarak yang hukum syarak pada perkara yang ada nas padanya ataupun ada ijma' padanya. Itu pada asal lah, hukum asal. Wa yuradu ta'diyatuhu aw naqluhu ila al-furu'. Dan hukum asal ni tujuan dia untuk memindahkan dia kepada furu', apabila mempunyai illah yang sama. Wa huwa fil mithal asabiq tahrimul khamar, pengharaman khamar. Asal, furu', illah, hukum asal. 4 ni rukun kias. Tak cukup 4 ni tak jadi kias, ataupun tak cukup syarat 4 ni tak jadi kias yang sah. Amal hukmul ladzi yasbitu fil furu' bil qiyas. Adapun hukum yang disabitkan pada furu' dengan kias. Contoh asal apa tadi? Arak. Asal arak hukumnya haram sebab memabukkan. Dikiaskan dengan furu' iaitu dadah. Dadah pun sama elah dia macam arak memabukkan. Jadi hukum furu' tadi ataupun hukum arak hukum dadah tadi adalah haram juga. Jadi hukum dadah tadi ataupun hukum furu' tadi dia bukan rukun. Dia bukan rukun kias. Yang rukun kias adalah hukum asal. Jadi apa dia kalau bukan kalau hukum furu' tu bukan rukun, apa dia? Tak. Jadi sebut sini wa huwa fil mana tadi? Wa huwa fil mithal madhkur tahrimun nabith. Fa huwa thamratul qiyas. Dia adalah hasil daripada qiyas. Dia bukan rukun qiyas tapi dia adalah hasil daripada qiyas. Walaysa rukunan fi, bukan rukun.
wa yatadih dzalik bi mithal akhar. Dia bagi contoh lain lagi untuk menjelaskan lagi, iaitu pengharaman asnaf ribawiyah. Pengharaman harta ribawiyah ataupun perkara-perkara yang ribawiyah ada 6 dan sebut yang dalam hadis riba tu, sebut itu emas, zihab emas, fiddah perak, bir gandum, bur gandum, syair bijian, tamar, dan juga melh, garam. 6 benda ni yang sebut jelas dalam hadis Rasulullah SAW, asnaf ribawiyah, benda ribawi. Hadil asnaf asal. Jadi 6 asnaf ni adalah asal. Adapun az-zurrah, zurrah ni jagung, wal arus, nasi atau beras, wal ful, kacang-kacang, mathalan al-muqayyasah 'alaiha, yakni al-furu'. Benda-benda ni adalah furu', sebab tak disebutkan dalam nas. Jadi hukumnya tahrimur riba fiha, diharamkan riba padanya, sama ada riba fudul atau riba selain jenis-jenis riba yang lain lah. Benda ni termasuk juga benda yang diharamkan riba. Ilah dia indal Hanafi wa Hanabilah, hiyal kail, iaitu dia punya timbangan, awil wazan, inda ittihadul jins, apabila dicampurkan dia punya jenis ni. Contoh beras dia, nak tukar beras basmati dengan beras beras yang biasa dipakai, beras Filipin. Beras Filipin sekilo apa? 5 geni. Beras basmati sekilo 20 geni. Dia tak sama. Sekilo basmati kalau tukar dengan sekilo beras Filipin, untung orang yang dapat beras Filipin, beras basmati tu jadi tak boleh, jadi riba situ. Kalau nak tukar sekilo beras Filipin sekilo beras basmati dengan 4 kilo beras Filipin, tu tak boleh. Wa inda Syafi'iyah wal Malikiyah, di sisi Syafi'i dan juga Maliki, ilah dia apa dia adalah an-naqdain, iaitu mata wang, ya athamniyah ataupun harga dia, pada inilah, pada emas dan perak. Wa ta'am fil mat'umat al-arbi'ah al-baqiyah, iaitu gandum, bijiren, tamar dan juga garam tadi, sebab dia adalah sebab makanan. Ini pada pandangan Syafi'i. Wal qut wal idkhar fi ra'il Malikiyah, pada pandangan Malikiyah pula, ilah dia adalah sebab gandum, bijirin, tamar dan juga garam jadi adalah qut. Qut ni makanan ruji, dan juga idkhar. Idkhar ni makanan yang boleh disimpan lama, ma ittihad al-jins aidan, dengan campurkan jenis dia juga. Jadi kalau tukar beras dengan pisang tak boleh, sebab beras ni tak guna setahun pun boleh pakai lagi, tapi kalau pisang ni 3 hari tak makan dah kena buat cekodok. Jadi sebab tu benda ni termasuk juga riba yang diharamkan. Ni pada pandangan Malikiyah lah.
Itu. Tapi yang penting kena jelas rukun 4 ni. Sebab lepas ni kita akan masuk syarat setiap rukun tu pula. Syarat ni kena pula tak boleh pandai-pandai kias itu ni. Kena tengok juga syarat dia. Hujjatul qiyas, perhujahan qiyas. Allah Ta'ala alam bisawab. Okey. Kita sampai sini dulu. Lain kali kita sambung. Lepas ni kita akan sambung lagi. Baik. Ada soalan? Ada? Baik. Kalau ada apa-apa lepas ni, ada kurang ataupun tak jelas ataupun tak faham ataupun ada nak tanya apa-apa, boleh PM lah. Tak masalah. Kalau tak ada, Allah Ta'ala alam bisawab. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.